اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Muslim. Walaupun kita masih lagi berada pada mukaddimah yang telah ditulis oleh Imam Nawawi pada syarah beliau, namun sebenarnya mukaddimah ini adalah sebagai permulaan untuk kita memahami kepada cara penulisan Imam Muslim rahimahullah di dalam kitabnya. Kita dah berada pada muka surat 31. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba pada penulisan Imam An-Nawawi ketika mana beliau mensyarahkan Sahih Muslim pada muka surat yang ke-31. Muka surat 30 kita dah baca kan? Muka surat yang ke-31. Yang mana pada muka surat yang ke-31 Imam Nawawi menjelaskan tentang syarat-syarat yang mana Imam Muslim letakkan sebagai aras tanda bahawa sesuatu riwayat dan hadis tersebut dikira sahih. Maka kata Imam Nawawi, syaratul imami Muslim fi sahihi. Apakah syarat Imam Nawawi dalam untuk meletakkan aras tanda bahawa hadis ini adalah sahih? Ahlan Hajar Azai dan juga Puan Zizali, Nur Ahmad Darus, Surya Amin dan sahabat-sahabat yang lain. Di TikTok pula Ismah Maliha, Encik Semut, Sekeping Kertas, Zubaidah Zu, Wi Osman, Zabidah Koza dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka berkata Ibn Salah rahimahullahu ta'ala bahawa Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada waktu itu menyebut bahawa apabila sesuatu hadis itu yang pertama ayyakunal hadis muttasilul isnad, apabila sanadnya bersambung daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hinggalah daripada perawi hingga kepada baginda Rasul. Yang kedua, binaqli thiqati anis thiqah, dalam setiap tabaqah, dalam setiap generasi perawinya semuanya adalah thiqah. Nanti dalam mukadimah Imam Muslim kita akan faham apakah yang dimaksudkan dengan thiqah. Yang ketiga, min awwalihi ila muntaha, daripada awal hingga ke akhir perawinya semuanya adalah thiqah. Tidak ada yang pada waktu itu perawinya ditolak ataupun pada waktu itu dituduh dengan dusta, dengan lemah dan sebagainya. Dan yang keempat adalah saliman minasyuzuzi wal illah, riwayat tersebut bersih dan juga tidak ada padanya syadz dan juga illah. Apakah syadz dan illah? Kita akan belajar nanti secara ringkas. Illah bermaksud adalah
kecacatan yang tersembunyi yang boleh merosakkan sesuatu periwayatan hadis. Ianya tersembunyi. Kalaulah tengok pada sanad sekali imbas tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada, maka itu dipanggil illah. Kecacatan ataupun pada waktu itu sesuatu perkara tersembunyi yang ada pada hadis yang boleh menjadikan hadis tersebut cacat dan riwayatnya pada waktu itu tidak diterima. Maka apakah 4 syarat untuk sesuatu hadis itu ada di dalam Sahih Muslim? Yang pertama, muttasilul isnad, sanad dia mestilah tidak ada yang terputus. Yang kedua, binaqli thiqati anis thiqah, pada waktu itu perawinya semuanya adalah thiqah, tidak ada yang muttaham lemah ataupun dusta, pembohong dan sebagainya. Yang ketiga, pada setiap generasi perawi berterusan adalah thiqah daripada thiqah, min awwalih ila muntaha. Dan yang keempat, saliman anisyuzuzi wal illah, tidak ada syadz pada hadis tersebut dan langsung tidak ada illah. Maka ini adalah 4 syarat yang mana kata Ibn Salah, wa hadha haddus sahih, dan inilah definisi hadis yang sahih. Kalaulah orang tanya kita apa hadis sahih, apa hadis sahih, kita tak boleh nak jawab, oh hadis sahih tu yang ada dalam Bukhari Muslim. Tak. Apakah hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis dan riwayat yang pada waktu itu menepati 4 ciri ini. Menepati 4 ciri ini, itulah hadis yang sahih. Muttasilul isnad, binaqli thiqati anis thiqah, min awwalih ila muntaha. Dan yang keempat, saliman anisyuzuzi wal illah. Maka apakah pula hadis yang dhaif? Maka sebab itu disebut di sini, fa kullu haditsin ujtumi'an fihi hadhihi syurut fa huwa sahihun bila khilaf. Maka mana-mana hadis yang ada keempat syarat tadi, maka hadis itu disepakati oleh para ulama yang mana hadis itu adalah sahih, sama ada dinukilkan dalam Bukhari Muslim ataupun tak disebutkan, tak dinukilkan. Okey, sekarang ini pada muka surat seterusnya, kenapa para ulama hadis berbeza pendapat di dalam menetapkan sesuatu hadis yang sahih? Wajhu tilafi ahli hadis fi sihhati ba'd hadis. Kenapa ada ulama ni kata oh hadis ni sahih, ada ulama ni kata oh tidak, dia bukan berada pada darjah sahih. Kenapa ada perbezaan pendapat? Maka kata Imam Nawawi, wa makhtalafu fi sihhatihi min al ahadithi faqad yakunu bisabab ikhtilafihim intifa' syartin min hadhihi syurut. Maka antara sebab apabila sesuatu hadis itu berbeza pendapat para ulama tentang hadis tersebut, berbeza pendapat, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Apakah sebabnya? Faqad yakunu, kadangkala bisabab ikhtilafihim, disebabkan perbezaan pendapat mereka tentang ketiadaan sesuatu syarat daripada syarat yang di atas. Bila pada waktu itu daripada sudut syarat tersebut berbeza pendapat, maka pada waktu itu terjadilah perbezaan pendapat dalam menetapkan hadis itu sahih ataupun tidak. Sebagai contoh, apakah maksud dia? Okey, maka pada penghujung baris tersebut, kama idza kana ba'dur ruwati mastura. Okey, apakah syarat yang kedua hadis sahih tadi? Perawi dia mestilah siqah. Sekarang ini ada perawi yang mana pada waktu itu dia adalah mastur. Apakah maksud mastur? Maksudnya secara mudah bahasanya adalah situasi keadaan dirinya tak jelas, tak diketahui. Sebab dia mungkin perawi yang tak terkenal. Namun dalam masa yang sama, tidak ada yang menuduhnya sebagai dusta ataupun lemah ataupun tidak itqan ataupun pernah berbohong dan sebagainya. Tidak ada. Maka perawi yang mastur ni bagaimana? Adakah ianya diterima? Maka ianya diletakkan di bawah sedikit daripada kategori siqah, ataupun kerana ianya mastur, kita tak kenal, maka direject, dimasukkan di bawah kategori seperti muttaham bil kadhib dan sebagainya.
yang mana ada tuduhan yang dia pernah berbohong ataupun lemah dan sebagainya. Maka bagaimana? Maka dekat sini berbeza pendapat. Ada yang kata disebabkan perawi ini mastur, tak diketahui lagi keadaannya, sepatutnya kena terima, sebab dia tak pernah pula dituduh meriwayatkan hadis yang tak lemah, yang bohong ataupun pada waktu itu sebagainya. Maka ada yang menjadikan perawi-perawi yang mastur ini termasuk dalam kategori hadis yang sahih. Dan ada yang tolak, kata mana boleh, sebab dia tak termasuk dalam thiqah, walaupun dia mastur, walaupun situasinya masih lagi belum diketahui, tetap tak boleh masuk bawah thiqah. Maka ada yang kata hadis tersebut tidak sahih. Maka ini sebagai satu contoh. Begitu juga contoh hadis yang mursal dan sebagainya. Adakah jelas? Jelas. Okey. Okey, maka itu satu sebab. Kerana pada waktu itu perbezaan dalam memahami sesuatu syarat tersebut. Dan juga kadang-kala menjadi sebab ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Kata Ibnu Salah, kata Imam Nawawi, minta maaf, wa qad yakunu sababu ikhtilafihim annahu hal istama'at fihi hadhihi syurut am intafa ba'daha. Maka kadang-kala berbeza pendapat tentang sahih kerana dalam nak menetapkan perawi ini, hadis ini cukup syarat ataupun tidak. Sebab kena faham, syarat Imam Bukhari dalam menetapkan hadis yang sahih sedikit ketat berbanding dengan Imam Muslim. Imam Muslim sedikit longgar, masih lagi ketat tapi sedikit longgar. Maka sebab itu, sebagai contoh, dibawakan beberapa perawi. Contohnya Abu Zubair Al-Makki, baris yang ketiga perengan tersebut, ataupun Suhail bin Abi Salih, ataupun Ala bin Abdul Rahman, ataupun Hammad bin Salamah. Yang mana keempat-empat ini, kalaulah ikut syarat Imam Muslim, tak ada masalah. Tapi kalaulah mengikut syarat Imam Bukhari, dah dikira sebagai tak sahih. Kerana pada waktu itu, berbeza dalam menetapkan syarat di antara Imam Bukhari dan Muslim. Maka perbezaan itu ada, namun secara ringkasnya, mana-mana hadis yang cukup 4 syarat. Yang pertama, muttasilul isnad, sanadnya tidak terputus, perawinya adalah thiqah. Yang ketiga, daripada awal hingga akhir sanad. Dan yang keempat, ianya saliman minasyuzuzi wal illah, maka hadis tersebut dikira sahih. Okey, kemudian pada perenggan seterusnya adalah berkenaan tentang jumlah perawi ataupun perawi hadis yang Imam Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan dalam kitabnya dan yang masing-masing pada waktu itu berbeza pendapat. Sebab itu dibawakan tajuk Adadur rijalil ladzi kharaja lahumul Bukhari duna Muslim walladzi kharaja lahum Muslim duna al-Bukhari. Perawi yang diterima oleh Bukhari berapakah jumlahnya tapi tak ada dalam Muslim, dan perawi yang diambil oleh Imam Muslim tapi tak ada dalam Bukhari. Berkata Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Madkhal ila Ma'rifatul Mustadrak, maka beliau berkata jumlah perawi yang ada dalam Sahih Bukhari namun tidak diambil oleh Imam Muslim adalah sebanyak 434 orang. 434 syaikha. Maka ada 434 perawi yang mana Imam Bukhari ambil hadis daripada mereka, tetapi Imam Muslim memilih untuk tidak mengambil hadis daripada mereka. Okey, dan kemudian perawi yang Imam Muslim bawa dalam sahihnya tapi Imam Bukhari tidak, berapakah jumlah mereka? 625, 625 syaikha. Safi.
Oh, masa sebentar. Tak lah, okey dah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita nak mula masuk kepada ta'liqat ni, nanti kamu baca. Okey, adadul inqita' fi sahih Muslim wa bayani mawdi'i. Maka dalam keadaan Imam Muslim benar-benar menjaga periwayatan sahihnya, maka para ulama setelah mengkaji, ada beberapa tempat yang mana Imam Muslim pada waktu itu riwayatnya adanya inqita', adanya terputus. Dan para ulama menerangkan sebab kenapa. Cuma ni kita tak baca sebab kita nak ringkaskan. Cuma ni ada dalam mukaddimah Imam Nawawi ini. Maka muka surat 32, adadul inqita', bilangan riwayat yang terputus dikira sebagai inqita' terputus dalam Sahih Muslim. Dan di manakah tempatnya? Al-Hafiz Abu Ali Al-Ghassani Al-Jabbani telah menyebut, Al-Jayyani minta maaf, annal inqita', bahawa terputusnya sanad adalah pada 14 tempat, arba'ata asyar mawdi'a. Dan kat sini dikongsikan ke 14 tempat tersebut. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa terjadinya inqita' ini? Maka lihat kepada perenggan seterusnya, al-jawabu anil inqita', jawapan berkenaan tentang kenapa berlakunya inqita'. Inqita' maksudnya adalah terputus sanad tersebut. Dan kata-kata Ibnu Salah berkenaan tentang perkara ini. Okey. Qala Syekh, berkata Ibnu Salah. Kita lihat kepada wa akhadhu hadha an Abi Ali Abdullah an Abi Ali Abu Abdullah Al-Maridhi sahibil Mu'lim fa atlaqa anna fil kitabi ahadith maqtu'ah. Maka apabila disebutkan dalam Sahih Muslim ada hadis-hadis yang riwayatnya terputus, yang mana jumlahnya 14, wahadha yuhim, dan ini mendatangkan keraguan, mendatangkan pada waktu itu pertanyaan. Pada waktu itu adanya halal. Apakah maksud halal? Adanya fasad, adanya kerosakan, dan adanya pada waktu itu kekurangan pada Sahih Muslim. Kata Sahih Muslim, macam mana boleh ada 14 tempat yang mana pada waktu itu sanadnya dikira sebagai inqita', terputus? Maka para ulama menjawab, walaysa dzalika kadzalik, bukanlah pada waktu itu seperti itu yang perlu difahami. Kenapa? Maka kata para ulama bahawa 14 riwayat yang mana dilabel sebagai inqita' ini, ianya adalah pada waktu itu la siyama, penghujung baris yang kedua perenggan tersebut, la siyama maka minha madhkuran ala wajhil mutaba'ah fa fi nafsil kitab wasalaha faktafa bikauni dhalika ma'rufa inda ahli hadis. Kebanyakan 14 tempat tersebut bukanlah riwayat-riwayat yang dijadikan sebagai sandaran dan hadis, bukanlah riwayat yang dijadikan sebagai dalil dan hujjah, tetapi ianya lebih kepada hadis-hadis yang berfungsi sebagai mutaba'ah. Mutaba'ah bahasa mudahnya adalah sebagai sokongan. Maka ianya adalah riwayat-riwayat yang sebagai sokongan. Dan Imam Muslim tidak membawakan pada waktu itu sanadnya yang lengkap mungkin, ataupun dibawakan riwayat yang inqita' tersebut adalah kerana Imam Muslim tahu bahawa para ulama hadis faham yang mana ini adalah sebagai satu bentuk mutaba'ah, sokongan, dan ianya adalah riwayat yang tidak ada orang keliru. Sebab kebanyakan para ulama hadis memang dah tahu status hadisnya yang inqita', terputus dan sebagainya. Maka sebab itu tak dikira sebagai satu khalal, satu kecacatan dan satu kerosakan. Jelas ke jelas? Okey. Kemudian kita nak baca pula muka surat yang ke-35.
muka surat yang ke-35. Berkenaan tentang 3 pembahagian hadis yang Imam Muslim ada sebutkan dalam mukaddimah dia. Ini kita dah baca dah sedikit dalam catatan sebelum ini. Cuma Imam Nawawi bawakan lagi sekali. Maka nanti kita akan baca dalam mukaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim pada waktu itu menegaskan ada 3 pembahagian hadis. Sebab itu kita lihat di sini fi ikhtilafihim fi ghardil Imam Muslim min taqsimihil ahadith. Apakah tujuan Imam Muslim pada waktu itu membahagikan hadis-hadis kepada 3 bahagian? Apakah maksud 3 bahagian tersebut? Maka kata Imam Nawawi, zakara Muslim, Imam Muslim telah menyebutkan fi awwali muqaddimati sahih, pada permulaan muqaddimah kitab sahihnya, annahu yuqassimul ahadith, bahawa beliau membahagikan hadis kepada 3 bahagian. Kita nak faham dulu secara ringkas apakah 3 pembahagian hadis yang Imam Muslim sebutkan pada muqaddimah dia. Maka secara ringkasnya, bahagian pertama adalah hadis dan riwayat ma rawahul huffaz al-mutqinun. Adalah hadis dan riwayat yang diriwayatkan oleh al-huffaz, para ulama hadis yang terkenal, al-mutqinun, dan yang mana kukuh dan kuat periwayatan hadis mereka. Mereka ini perawi yang terkenal, perawi yang diterima oleh para ulama hadis yang lain, dan pada waktu itu periwayatan mereka pun adanya itqan, adanya kekuatan yang menjadikan ianya bersih daripada illah dan juga syadz, daripada sebarang kecacatan. Maka ini adalah level yang pertama, dan ini adalah level yang mana kebanyakan hadis-hadis Sahih Muslim adalah daripada level yang pertama ini. Level yang kedua adalah marawahul masturun yang kita sebut tadi. Ada perawi yang mana dia tidaklah terkenal seperti level yang pertama. Namun dalam masa yang sama, dia tidak pernah dituduh dengan sebarang kecacatan hadis. Dia tak pernah dituduh dengan riwayat yang lemah, hafalan yang lemah. Pernah pada waktu itu hadisnya berbeza daripada para ulama hadis yang lain, periwayatannya berbeza. Lalu golongan ini dikenali sebagai golongan yang mastur, golongan yang mana keadaan mereka tersembunyi daripada pengetahuan para ulama al-jarh wa ta'dil, daripada para ulama hadis, yang mana dia punya situasi keadaan tersembunyi. Maka golongan yang kedua ini tak bolehlah nak dimasukkan dalam golongan yang pertama, sebab golongan yang pertama perawinya semua disepakati dan diterima. Adapun golongan yang kedua ini maka diletakkan dalam level yang kedua kerana situasi periwayatan mereka yang walaupun tidak ada cacat pada zahirnya, tetapi perawi ini tidak begitu dikenali, dan perawi ini tidak diterima oleh kesemua para ulama hadis, maka diletakkan pada level yang kedua. Sebab itu disebut masturun, situasi mereka tersembunyi. Al-mutawassituna fil hifzi wal itqan, namun sederhana hafazan dan juga penjagaan hadis mereka. Golongan yang ketiga adalah perawi-perawi yang lemah, perawi-perawi yang ditolak. Ma rawahu ad-du'afa al-matrukun, perawi-perawi yang ditolak. Okey, maka para ulama berbeza pendapat dalam hadis Sahih Muslim, riwayat level perawi yang mana yang ada. Maka di sini para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan pada waktu itu hanya level pertama sahaja. Hanya level pertama sahaja. Level kedua Imam Muslim tak sempat nak masukkan. Dan ada juga perpandangan yang ada dalam Sahih Muslim adalah level pertama dan level kedua. Level ketiga memang Imam Muslim tidak masukkan. Sebab itu kita nampak di sini faqtalafal ulama'u fi muradihi bihadza taqsim. Para ulama berbeza pendapat. Maka ada yang berkata innal maniyah, sesungguhnya kematian, ikhtaramat muslimah qabla ikhrajil qismi tsani, belum sempat Imam Muslim menulis level kedua, hadis-hadis daripada perawi level yang kedua, maka beliau telah meninggal dunia.
wa innahu innama dzakaral qismal awal, maka dalam sahih Muslim yang ada hanyalah perawi-perawi yang terkenal, al-huffaz, yang diterima oleh semua para ulama hadis, al-mutqinun, yang mana periwayatan hadisnya jauh daripada sebarang kecacatan. Pandangan yang kedua adalah kata-kata qadi, walaysa al-amru ala dhalik liman haqqaqa nazara wa lam yataqayyad bitaqlid. Maka Imam Qadi Iyad berkata, tidak, sebenarnya dalam sahih Muslim walaupun majoriti adalah periwayatan hadis yang pertama, namun ada juga sebahagian periwayatan daripada level yang kedua. Cumanya level yang ketiga pada waktu itu tidaklah disebutkan. Sebab itu lihat kepada baris yang ketiga daripada hujung perenggan tersebut. Wa wajadtuhu dhikrun wajadtuhu dhikr fi abwab kitabih hadits at-tabaqatain al-ulayain. Jumpa tak? Okey. Maka kata Qadi Iyad, sebenarnya dalam Sahih Muslim ada hadis daripada kedua-dua level, daripada perawi yang benar-benar diterima dan itqan, dan daripada level yang kedua di mana perawinya pada waktu itu adalah pertengahan dan ianya masih mastur, yang mana para ulama hadis tidak begitu mengenali perawi tersebut, maka itu pun dinukilkan. Okey, namun kena faham, wa ata bi asani di thaniyah minhuma ala tariq al-ittiba' lil ula wal istishhad. Kebanyakan hadis-hadis daripada perawi level yang kedua, yang mana situasi perawi tersebut mastur, tidaklah terkenal dan tak diketahui, namun masih lagi itqan dan juga hafazannya baik, maka selalunya ianya didatangkan dalam bentuk sokongan sahaja untuk riwayat bagi perawi level pertama. Dia bukanlah didatangkan sebagai hujah, sebagai min hadis, lebih kepada mutaba'ah dan juga istishhad. Jelas ke jelas ni? Okey. Kemudian fasal yang seterusnya, yang ini kita nak jelas. Banyak orang dia menolak sesuatu hadis kerana dia mengatakan pada waktu itu tak ada dalam Bukhari Muslim. Oh, hadis ni ada dalam Bukhari Muslim ke tak? Tak ada. Aku tolak, aku tak terima sebab tak sahih. Sebab dia rasa dan dia faham mungkin pada waktu itu mana-mana hadis yang tak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis tu tak sahih. Padahal bukan begitu. Kata para ulama, Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak pernah mendakwa bahawa semua hadis sahih ada dalam kitab mereka. Tak, mereka tak pernah dakwa. Sebab itu kena faham betul-betul tajuk ini, yang mana kata Imam Nawawi, annahuma lam yastau'ibas sahih. Kedua-dua mereka, Bukhari dan Muslim, mereka tidaklah mengumpulkan ke semua hadis sahih dalam kitab mereka, sebab takkan pernah muat. Cumanya mereka bawakan dalam kitab mereka hanya hadis yang sahih bersesuaian. Jawapannya adalah bersesuaian dengan tajuk yang mereka letakkan. Sebab para ulama hadis dulu, mereka bawakan tajuk dulu. Ada tajuk, mereka nak terangkan apa, barulah mereka bawakan hadis. Maka Imam Bukhari dan Muslim tidak pernah mendakwa semua hadis sahih mereka tulis dan catat dalam kitab mereka. Cuma mereka bawakan hadis yang sahih dalam kitab mereka bersesuaian dengan tajuk yang mereka letakkan bagi kitab mereka. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana Imam Ad-Daruqutni pada waktu itu mempertikaikan kenapa ada banyak hadis-hadis yang sahih yang Imam Bukhari Muslim pada waktu itu tidak bawa dalam kitab mereka. Dipertikaikan al-zamal Imamul Hafiz Abu Hasan Ali ibn Umar Ad-Daruqutni wa ghairuh al-Bukhari wa Muslim. Mereka meletakkan ilzam, mereka pada waktu itu mempertikaikan ikhraj ahadis, kenapa dikeluarkan hadis-hadis yang pada waktu itu sanadnya adalah sanad sahih, kenapa tak dimasukkan?
Sebab memang Imam Bukhari dan Muslim tak pernah dakwa pun yang mereka nak bawa semua hadis sahih dalam kitab mereka. Mereka tak pernah dakwa pun. Maka sebab itu sebenarnya menjadi salah faham oleh kebanyakan orang yang mana mereka pada waktu itu menolak hadis-hadis selain daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kerana mereka menyangka semua hadis sahih hanya ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Maka itu adalah pendapat yang tak tepat sebenarnya. Maka Imam Bukhari dan Muslim tidak pernah mendakwa yang mereka kumpulkan semua hadis sahih dalam kitab mereka. وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة. Perenggan seterusnya, فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح. Kerana Imam Bukhari dan Muslim tidak pernah mendakwa yang mereka nak mengumpulkan semua hadis sahih. Mereka tak pernah mendakwa. بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعبه. Bahkan sabit kata-kata daripada Imam Bukhari dan Muslim yang mana mereka menyebut mereka menjelaskan yang mereka tidak mengumpulkan ke semua hadis-hadis sahih. Wa innama qasada, yang mereka inginkan daripada penulisan kitab mereka adalah jamak, pengumpulan, jumal, sekumpulan daripada hadis-hadis sahih yang bersesuaian dengan tajuk mereka. Itu yang mereka nak. Mereka bukanlah nak kumpul semua hadis sahih. Tak habis kita dalam tempoh 3-4 bulan, tak akan habis. Maka itu yang kita kena faham. Okey. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perenggan seterusnya, dalam hadis riwayat Muslim, bagi sebahagian ulama yang syarat dia sangat-sangat ketat, maka ada perawi yang dianggap sebagai dhaif, lemah. Dan bila perawi tersebut lemah, automatik hadis tersebut menjadi lemah. Maka timbul pada waktu itu kemusykilan. Kenapa Imam Muslim menukilkan hadis-hadis daripada perawi yang lemah? Padahal sebenarnya di sisi Imam Muslim ianya tak lemah, tapi di sisi sebahagian para ulama yang begitu syadid, yang begitu keras, mereka menilai hadis tersebut lemah. Maka apakah jawapan untuk kemusykilan seperti itu? Okey, jom kita lihat. Al-jawab amma ibah, jawapan bagi orang yang memburukkan Imam Muslim fi ikhrajihi, bahawa Imam Muslim ada menukilkan hadis dan riwayat daripada perawi-perawi yang dhaif. Ada pada waktu itu beberapa riwayat yang dipertikaikan perawinya. Maka kata Imam Nawawi, aba'a ibuna muslimah, beberapa orang telah memburukkan Imam Muslim beriwayatihi, dengan riwayat-riwayatnya dalam kitab sahihnya, an jama'atin minad du'afa, daripada sekelompok perawi-perawi yang mereka anggap sebagai dhaif. Minad du'af wal mutawassitin al waqi'ina fi tabaqati tsaniyah, dan perawi-perawi yang Imam Muslim letakkan pada level yang kedua, yang mana keadaan mereka ini mastur, tidaklah ditolak dan tidaklah terkenal masyhur dan sebagainya. Maka kata Imam Nawawi, wala aiba alaihi fi zalik, dan tidaklah ada kecacatan pada menukilkan perawi-perawi seperti itu, sebab Ibn Salah ada memberikan jawapan. Apakah jawapan dia? Yang pertama, ahaduha an yakuna zalika fi man huwa dha'ifun inda ghairihi thiqatun indah. Mungkin perawi-perawi ini di sisi sebahagian para ulama yang terlalu syadid, mereka anggap sebagai dhaif. Tapi di sisi Imam Muslim, perawi ini sahih. Dan ini memang benda yang subjektif. Ada ulama yang kata, oh perawi ini dhaif, dan kita kena faham, ada juga ulama yang akan mengatakan dia bagus dan sahih. Ini adalah benda yang pada waktu itu subjektif. Sama juga macam kita, ada orang pada waktu itu dia mengatakan, bagus guru ni, tapi ada yang kata dia tak bagus. Sebab ini adalah benda yang subjektif.
Maka ada sebahagian riwayat yang sebahagian para ulama hadis kata, perawi Imam Muslim ini adalah dhaif, lemah, tak boleh ambil riwayat dia. Tetapi Imam Muslim di sisi beliau adalah sahih. Maka tidak ada kecacatan pada riwayat tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini adalah perkara yang biasa pada waktu itu di kalangan para ulama al-jarh wa ta'dil. Yang kedua, kata Imam Nawawi, an yakuna dhalika waqi'an fil mutaba'at wasyawahid fil usul. Bahawa riwayat-riwayat yang kononnya dipertikaikan ini, bahawa ianya adalah riwayat yang lemah, ianya adalah riwayat yang didatangkan dalam bentuk mutaba'ah dan syawahid, dalam bentuk dukungan dan sokongan, bukannya sebagai hadis yang menjadi hujah utama. Bukan. Yang ketiga, as-salis an yakuna dha'fa dhaif alladhi ihtajja bihi tara'a maksudnya waqa'a, bahawa kedhaifan yang ada pada perawi tersebut boleh jadi berlaku setelah daripada Imam Tirmizi memasukkan dalam hadisnya, bahawa kecacatan perawi itu hanya berlaku kemudian. Maka ini tak ada masalah, sebab bila Imam Muslim ambil hadis tersebut dalam keadaan perawi tersebut masih bagus periwayatan dia, masih itqan, dan juga pada waktu itu tidaklah matrukun, ditolak dan sebagainya. Dan yang keempat, bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kadang-kadang riwayat yang ada kecacatan ini sanadnya tinggi. Apakah maksud sanadnya tinggi? Perawinya kurang. Dalam istilah ilmu hadis, kurangnya perawi menunjukkan sanadnya ulu, ataupun sanadnya ali, sanadnya tinggi. Maka kadang-kala Imam Allahumma salli ala Sayyidina Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang kononnya dipertikaikan oleh sebahagian para ulama ini, tujuan dia adalah nak menunjukkan ketinggian sanadnya. Dan ianya datang bukanlah sebagai hujah, hadis yang hujah utama, ianya datang sebagai sokongan dan dorongan. Kemudian kita nak melihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 37, Ma'rifatul Hadits Sahih. Kita nak kenal secara ringkas, walaupun para pelajar dah belajar, apakah itu maksud hadis yang sahih dan juga hasan serta dhaif. Secara ringkas kita nak baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita taklah dapat nak baca semua sebab panjang. Tapi kita nak ni. Okey. Maka kata para ulama, muka surat 37, hadis ini daripada sudut status dia terbahagi kepada tiga. Maka ada hadis yang statusnya adalah sahih, satu. Ada hadis yang statusnya adalah hasan, dua. Dan ada hadis yang statusnya adalah dhaif, tiga. Dan masing-masing ada walikulli qismin anwa', dan masing-masing ada pecahannya lagi. Sahih ada pecahannya, hasan ada pecahannya, dhaif pun ada pecahannya. Okey. Maka apakah hadis yang dipanggil sahih? Tadi secara ringkas kita dah terangkan. Yang ni kita akan sambung pada jam 9 suku nanti, insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi, insya-Allah.